KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar semuanya? Adakah anda bersemangat untuk sama-sama belajar hari ini? Di mana hari ini seperti biasa anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari merupakan mata pelajaran elektif yang bakal diduduki oleh calon SPM tak lama lagi, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK, dan hari ini kita akan fokuskan kepada kertas 1 bahagian B. Wah, siapa agaknya guru berpengalaman yang akan kongsikan dan curahkan ilmu beliau dengan kita untuk hari ini. Jadi ayo sama-sama kita saksikan Profil Guru. Baik, itulah dia cikgu kita, tak lain tak bukan Cikgu Muhammad Nizam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Nizam? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Selamat datang cikgu. Baik cikgu, sebelum kita panaskan enjin lah kan, kita nak pecut ni kan, nak berlari ni. Sebelum kita panas tu, saya tanya cikgu satu soalan terlebih dahulu. Apa perbezaan KMK ni dengan kertas bahasa Melayu cikgu? Okey, kertas bahasa Melayu ni adalah kertas mata pelajaran wajib ditawarkan untuk semua pelajar. Tapi untuk KMK ni pelajar yang terpilih sahaja. Jadi sekolah-sekolah yang terpilih, calon-calon yang terpilih, murid-murid terpilih diberikan peluang untuk mengambil peperiksaan atau mengambil kertas Kesusasteraan Melayu Komunikatif ini. Jadi mereka terpilih. Mereka akan belajar bahasa, sastra, cerpen, novel, karya-karya, menghasilkan karya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka boleh melahirkan perasaan mereka dengan bebas, tapi terkawal lah sebenarnya. Jadi boleh merangsang pemikiran mereka juga dalam memartabatkan budaya sastra di tanah air kita. Wah, maksudnya mereka ni yang terpilih lah, the chosen one kata orang. Ya, cikgu yang istimewa. Baik cikgu, pastinya cikgu pun nak tunjukkan ataupun terangkan kepada mereka cara sebenar bagi menjawab format kertas peperiksaan ini. Betul cikgu ya? Jadi cikgu pun dah bersedia, silakan cikgu. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semua calon-calon dan guru-guru KMK tahun SPM 2021, alhamdulillah bertemu sekali lagi kita. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 bahagian B. Apa yang dimasukkan dengan kertas 1 bahagian B? Jadi calon-calon SPM akan atau murid-murid KMK akan mengambil kertas SPM kertas 1, ada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian B ialah kita lihat kepada soalan-soalan yang melibatkan respon terbuka dan ada juga respon terhad sebenarnya. Respon terbuka ni adalah bagaimana calon-calon perlu menyampaikan jawapan mereka berdasarkan pemahaman mereka, tapi soalan tu soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan mereka mengingati kembali apa yang telah mereka pelajari dalam kelas, apa yang telah mereka baca dan apa yang telah mereka kaji dalam kelas mereka bersama guru-guru, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Okey. Jadi kertas dia adalah 22161 kertas 1 bahagian B. Hari ini kita akan lihat. Baiklah. Jadi semoga sebelum tu juga semoga semua calon-calon dapat menggapai keputusan yang sangat cemerlang dalam peperiksaan nanti. Insya-Allah. Cikgu doakan insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi bahagian B ni ada 6 item respon terbuka, ada 6 soalan. Jadi murid-murid calon-calon kita sabar, tenang, relax. Ada 6 soalan. Jadi perubahan yang berlaku ni nanti 6 soalan ni perlu pilih 3 sahaja daripada 6. 3 sahaja. Jadi soalan nombor 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan pilih 3. Jadi bebas ni. Jadi mereka mempunyai pilihan yang terbaik. Jadi pilih yang paling baik dalam kalangan yang terbaik. Bukan pilih ikut suka. Jadi pilih yang terbaik. Soalan-soalan. Jadi pilih minat mereka. Jadi soalan 11 ni nanti ada soalan genre-genre yang telah ditetapkan. Jadi murid-murid telah mempelajari genre-genre tersebut. Jadi pastikan dapat menjawab soalan-soalan yang telah disediakan dalam kertas soalan nanti. Tarikhnya bila? Saya tak mau sebut. Mungkin calon-calon sendiri dah tahu kan berapa hari bulan kita akan mengambil peperiksaan ini nanti. Pilih 3 Jadi pilih 3 soalan, jawab sebaik mungkin dan setiap soalan tu nanti dia ada pecahan soalan kecil A, B dan C. Pastikan setiap pecahan tu juga dapat dijawab dengan baik. Baiklah.
Jadi, apakah genre-genre yang telah dipelajari daripada tingkatan 4? Jadi, ada 5 genre yang telah dipelajari. Ada puisi tradisional dan puisi moden. Di mana dalam puisi tradisional kita belajar syair, seloka, pantun dan gurindam. Jadi dah faham kan pantun macam mana, apa itu syair, boleh lagukan syair, diminta melagukan syair dalam kertas kerja sebenarnya, kertas 2 dan kertas 3 kerja khusus. Ramai calon-calon ataupun murid menghasilkan syair yang sangat indah dan sangat sedap iramanya dan menarik. Jadi kita lihat begitu juga dengan puisi moden. Bagaimana kita mengkaji sajak-sajak yang terdapat dalam teks. Begitu juga kita melihat tentang cerpen-cerpen yang terdapat dalam teks. Jadi murid-murid sekalian, dimaklumkan bahawa kita walaupun ada kekangan dari segi pandemik ini, tapi murid-murid faham bahawa kita ada 10 cerpen. Boleh tak kita habiskan? Boleh. Kita baca, kita kaji, kita analisis, kita dapatkan apa yang ada dalam cerpen tersebut. Begitu juga dengan karya-karya lain seperti drama. Kita ada 2 drama. Ana atau Mr. Blackaway dan Mat Piah. Yang mana satu? Ana atau Mr. Blackaway dan Mat Piah. Kisah perkahwinan antara Ana dan Zaki ataupun kisah 2 lelaki yang sedang dalam keadaan mabuk dan bekas pesakit mental berbicara tentang sejarah negara. Cerita yang sangat hebat sebenarnya. Okey, begitu juga dengan novel. Novel ni ramai calon-calon kita kan kadang kata susah, panjang. Panjang ni lah yang best sebenarnya. Banyak hasil-hasil kajian yang kita dapati. Jadi novel ni ditulis oleh sastrawan negara kita Dr. Anwar Ridwan. Jadi naratif Ogo Shonto ni kisah sebuah negara Ogo Shonto. Jadi murid-murid sekalian, fahamilah genre-genre tersebut. Bagaimana kita nak mengeluarkan jawapan-jawapan ni, semuanya bergantung kepada pemahaman kita terhadap teks tersebut. Jadi berdasarkan pemahaman kita tu nanti kita pindah ke atas kertas peperiksaan, kita akan dapat markah yang cemerlang. Dan jangan lupa genre yang terakhir iaitu prosa tradisional. Kita ada 3 cerita prosa tradisional, cerita-cerita lama. Okay? Kita ada hikayat Hang Tuah, kita ada Raden Puspa Kencana dan kita ada hikayat budak miskin. Dapatkan bagaimana cerita-cerita lama dahulu berlaku. Ada unsur-unsur pengembaraan, ada unsur-unsur epik, hikayat, bagaimana mereka dapat menjadi seorang pahlawan yang legenda, yang hebat. Kita kenal Hang Tuah dan kadang-kadang filem-filem Hang Tuah daripada terbitan pengarah seperti P. Ramlee sebenarnya. Kita boleh gunakan jawapan itu sebab ceritanya cerita yang sama. Begitu juga dengan satu cerita lagi kita tengok. Okey, bagaimana Ken Tambuhan dan Raden Menteri, kisah cinta mereka yang akhirnya Ken Tambuhan dibunuh oleh ibu mertuanya sendiri. Jadi kisah-kisah ini merangsang dan boleh membantu kita mendapatkan markah yang terbaik dalam peperiksaan. Ya, itu dia cukup jelas format yang cikgu telah kongsikan dan bagaimana cara untuk anda peroleh markah yang maksimum. Selepas ini cikgu akan kongsikan lebih banyak lagi tekniknya bagaimana, tapi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana hari ini kita akan fokuskan kepada kesusastraan Melayu Komunikatif Kertas 1 bahagian B. Masih lagi bersama dengan kita hari ini Cikgu Hizam. Tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang format dan kali ini cikgu nak masuk pula tentang elemen-elemen sastra cikgu. Yes. Silakan Cikgu Hizam. Ya, terusnya kita akan mulakan dengan genre yang pertama iaitu puisi Melayu tradisional. Jadi murid-murid sekalian, apa yang kita cikgu cuba bincangkan pada hari ini ialah memahami konteks dan juga cuba melihat teknik-teknik yang murid-murid boleh gunakan dalam dewan peperiksaan yang bakal dikunjungi nanti insya-Allah. Okey. So, puisi tradisional pada hari ini kalau kita lihat, kita ada beberapa puisi seperti yang telah cikgu sebutkan tadi iaitu seloka, pantun, gurindam dan syair. Jadi pada hari ini cikgu pilih seloka tak berikhtiar sendiri. Jadi bagaimana cikgu dapatkan teks ini? Teks ini terdapat dalam buku teks sebenarnya. Okey, jadi murid-murid telah melihat teks ini dan mungkin telah berbincang, bergaduh, berperang bersama guru-guru dan rakan-rakan dalam kelas. Jadi dalam teks ataupun dalam seloka tak berikhtiar sendiri ini ada perkara-perkara yang ingin disampaikan sendiri. Jadi peranan puisi dalam masyarakat dia menyampaikan beberapa perkara yang sangat penting. Oleh yang demikian, perkara yang penting itulah nanti yang mungkin ataupun bakal ditanya dalam peperiksaan, iaitu apakah isi-isi yang terdapat dalam seloka tersebut. Jadi
ada 3 pecahan iaitu elemen sastra, pembangunan insan dan yang ketiga ialah pengkaryaan. Jadi murid-murid kena mengalami, melalui proses pembelajaran dalam kelas tentang 3 perkara ini. Jadi kalau kita lihat kepada bagaimanakah antara soalan-soalan peperiksaan ataupun bagaimanakah kita cuba nak melihat apakah bagaimana kita nak mendapatkan markah yang terbaik, teknik menjawab yang terbaik dalam peperiksaan. Okey, kita lihat kepada contoh soalan. Katakanlah pada hari ini suka nak ingatkan juga, ini bukan soalan SPM sebenar. Jadi calon murid-murid kita janganlah kata nanti kita pakai yang soalan ni keluar. Tidak, ini cadangan soalan yang mungkin ataupun kita selalu boleh jadikan sebagai latihan yang kita buat dalam kelas sebenarnya. Okey, soalan yang pertama, kalau dia kata huraikan tema yang terdapat dalam sloka tersebut. Soalan B, jelaskan 4 bentuk sloka di atas. Dan soalan C, cipta 2 rangkap sloka bertemakan kerajinan menuntut ilmu. Jadi murid-murid sekalian, dalam konteks ini ada 2 soalan respon terbuka dan 1 soalan pengkaryaan, 2 soalan elemen. Okey, walaupun dalam soalan sebenar nanti mungkin kita tidak tahu apa yang akan keluar dalam soalan tu. Jadi ada 3 pecahan soalan. Jadi teknik yang perlu murid-murid kuasai adalah yang pertama ialah melihat bagaimana murid boleh menjawab soalan tu dengan mendapat markah yang terbaik. Jadi ada 3 soalan. Bukan 1 soalan, jadi 3. Jadi ada murid kadang-kadang, calon-calon ataupun murid-murid sekolah, dia dapat menjawab soalan A. Tapi soalan B dia kurang sikit. Dan soalan C ni sebenarnya adalah soalan yang special atau soalan yang istimewa, di mana murid-murid atau pelajar-pelajar KMK kita suka untuk menjawab dan mereka rasa seronok untuk mencipta dan menghasilkan karya sebenarnya. Jadi boleh dapat markah yang lebih di sini. Jadi mungkin ada kelemahan di sedikit beberapa tempat. Jadi kita kena bijak merancang dan juga untuk mencari dekat mana kekuatan kita. Jadi antara cadangan yang kita boleh lihat ialah bagaimana kita nak jawab respon terbuka. Okey, cikgu cuba membangkitkan cara atau memberikan idea. Okey, jadi pilihan di dalam kalangan murid-murid boleh berhubung dengan guru-guru di dalam sekolah masing-masing. Sila bantu murid-murid anda semua lihat. Okey, contoh kalau soalan tema tadi, kita boleh soalan cuba untuk mendapatkan jawapan apakah isi atau isu utama yang dikehendaki dalam puisi tersebut. Jadi tema yang terdapat dalam sloka tersebut ialah kepentingan untuk berikhtiar dan berusaha sendiri untuk mencapai kejayaan. Macam mana kita dapat jawapan ni? Jawapan ni kita dapat berdasarkan teks yang kita baca. Itu sahaja tugasan penting. Ingat, dapatkan jawapan daripada teks yang kita baca. Dia tak ada dekat kanan, dia tak ada dekat kiri, dia tak ada dekat bawah, dia tak ada dekat atas. Dalam soalan, dalam petikan. Jadi dapatkan. Okey? Jadi bila dah dapatkan teks tu, kita perlu satu bukti yang jelas kenapa kita kata dia ialah sebagai tema. Jadi yang ni kita panggil contoh. Jadi bila kita ada fakta, kita ada contoh, jawapan kita dah lengkap membuktikan tema puisi tradisional tadi ialah tentang kepentingan untuk berikhtiar dan berusaha sendiri. Ingat, huraikan ataupun dapatkan isi dalam teks. InsyaAllah kita takkan jauh tersasar daripada kecemerlangan dalam kertas kita nanti. Okey, soalan yang seterusnya. Sama juga soalan dia. Soalan elemen ni sama je. Berdasarkan atau jelaskan 4 bentuk sloka di atas. Sloka tadi, bukan sloka tempat lain. Sloka dalam soalan yang kita kaji. Jadi kita kaji soalan tu. Jadi kita lihat. Jadi murid-murid saya ataupun murid-murid KMK di Malaysia dari Perlis sampai Sabah dah jelas dan faham bahawa dalam bentuk kita ada 6 perkara penting yang kita kena lihat. Jadi mereka dah tahu. Jadi apa yang perlu mereka tahu ialah mereka kena fahami beberapa perkara yang cikgu gariskan di sini. Okey, jadi perkara-perkara ini sangat penting tentang bagaimana kita nak menilai bentuk dalam sesebuah puisi yang kita panggil sebagai rangkap, bilangan baris, jumlah perkataan, suku kata, rima akhir, dan akhirnya kita buat satu kesimpulan. Inilah 6 perkara yang membentuk sebagai bentuk puisi. Murid-murid, so kalau ada yang masih belum jelas, boleh berhubung dengan guru anda. Okey? Jadi kalau kita nak cerita dekat sini panjang nanti, Mira. Jadi pastikan mereka dapat. Dan kemudian apabila mereka dah tahu, saya bagi analogi yang mudah. Macam mana kita katakan bola sepak itu bola sepak? Sebab bentuknya. Ya. Itu yang menyebabkan tadi kenapa kita kata sloka ini sebuah sloka. Dia tak jadi pantun, dia tak jadi syair.
kerana bentuknya sendiri, istimewanya. Jadi mereka ni sebenarnya pelajar-pelajar yang istimewa tadi mengkaji secara dalam bentuk puisi tersebut. Okey, akhirnya lahirlah satu jawapan yang menjelaskan tentang puisi tersebut. Okey, insya-Allah pelajar-pelajar ataupun murid-murid KMK ni boleh buat dengan terbaik dalam peperiksaan nanti. Okey, soalan yang ketiga pula, soalan yang menarik, iaitu bagaimana mereka diminta untuk menghasilkan satu karya. Yang ini kita panggil pengkaryaan, iaitu mencipta dua rangkap sloka bertemakan kerajinan. Okey, murid-murid sekalian, cikgu suka nak ingatkan murid-murid sekalian bahawa bagaimana mencari tema. Jadi dalam peperiksaan ataupun dalam ujian ataupun dalam menghasilkan karya, kita kan ada satu cerita yang kita perlu fikirkan untuk kita sampaikan. Jadi murid-murid ini dimintakan akan ada satu soalan tentang yang dipanggil tema. Jadi fikirkan tema itu, kemudian kita jelaskan dalam bentuk puisi yang kita nak sampaikan. Kita lahirkan perkataan, gunakan perkataan-perkataan yang ada dalam pemikiran kita. Jangan takut, kita tuliskan, kita sampaikan. Tapi syarat dia kena ada. Okey, sebagai contoh, mesti mencipta lebih daripada 8 baris. Dia ada syarat-syarat dia. Janganlah buat 2 baris. Yang ni sering berlaku ni. Mira, selalunya murid-murid kita kadang 2 baris, 4 baris, 6 baris. Dia cepat berpuas hati. Patuh pada arahan soalan. Okey? Jangan hilang pula daripada tema ni. Tema kerajinan menuntut ilmu. Jangan cerita pasal COVID-19. Cerita dah lari kan. Kita punya tema dekat situ. Kemudian kalau kita tengok dekat situ, kita boleh cipta jumlah baris yang lebih dah tak ada masalah. Okey? Kemudian kita kena pastikan bahawa kita mematuhi bentuk sloka yang telah kita kaji tadi berdasarkan soalan itu. Jadi dalam konteks ini, murid-murid sekalian, pengalaman cikgu hampir 20 tahun dalam mengajar, pengalaman saya, Mira. Jadi saya lihat bahagian ini tak ada masalah sebenarnya, sebab murid-murid kita ataupun generasi sekarang ni telah kreatif. Mereka telah didedahkan dengan pelbagai medium untuk menghasilkan karya. Jadi mereka boleh menghasilkan karya dengan baik. Cuma mereka dalam keadaan terdesak, mungkin keadaan mereka perlu lebih antara tip kalau cikgu, tenang. Tenangkan diri, fokus kepada bagaimana kita nak menghasilkan tema tu dan kita selesaikan soalan. Kita akan dapat markah yang terbaik dalam peperiksaan. Kita akan dapat A+, insya-Allah. Cikgu doakan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang puisi Melayu moden ataupun sajak. Okey, kita lihat bagaimana apa yang cuba disampaikan dalam proses pentaksiran sebenarnya. Okey. Baiklah. Jadi dalam proses itu juga perkara yang sama berlaku dengan puisi tradisional. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada aspek ini, murid-murid kita diberi 26 sajak. Dalam buku teks dalam masa 2 tahun. Jadi 26 sajak ini ada pelbagai tema, ada pelbagai cerita yang hendak disampaikan. Antara contoh adalah Citra Pelangi Satu Malaysia oleh Profesor Dr. A. Alim Ali dari UPSI. Jadi kalau kita lihat dekat sini, murid-murid kita akan mengkaji. Dia nak cerita tentang apa? Jadi bila soalan itu keluar, Mira, nak cerita tentang apa, maka akan lahirlah soalan pentaksiran. Soalan peperiksaan. Jadi soalan ni contoh soalan-soalan yang boleh ditanya, bukan contoh soalan periksa. Yang ni kita belajar, yang kita kaji daripada puisi tersebut. Daripada sajak tu kita keluarkan, kita lihat. Jelaskan 2 nilai yang terdapat dalam sajak. Bayangkan macam mana kita nak cari nilai yang terdapat dalam sajak ni. Teknik dia macam mana? Pergi kepada sajak ni. Jangan tanya cikgu. Cikgu tak ada jawapan. Jawapan dalam sajak. Kita tengok, berfikir tentang sejuta mimpi yang tumbuh rindang. Kita berfikir tentang sejuta mimpi. Kita tak nak satu mimpi, sejuta. Kita ada keazaman dekat situ, azam. Kan kita cuba untuk menjadi yang tumbuh rendang dari lena dari tidur dan sebagainya. Okey. Kita menyulam sejuta jiwa, ini pun juga satu, bagaimana kita menyulam sejuta jiwa untuk apa? Yang bergetar dalam riak rasa berbeza. Menjadi sebuah lagu cinta ini tentang semangat cintakan tanah air. Murid-murid, ini rahsia. Jangan bagi tahu orang lain. Jawapan dalam puisi dalam sajak ini sendiri. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu orang lain. Okey? So kita lihat dulu. Bagi juga dengan soalan yang kedua. 4 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak. So murid-murid sekalian, kita tengok. Okey. Sajak yang disampaikan ditulis oleh A. Halim Ali ini. Okey? Sajak dia berkaitan dengan Citra Pelangi Satu Malaysia. Kita tengok
Perkataan yang digunakan tu, contoh kita ambil perkataan kita. Dia terletak di tempat yang sama. Kenapa? Mungkin kita boleh cakap, mungkin ada yang jawab anafora. Bukan. Anafora di tempat yang sama berturut-turut. Tapi ni di tempat yang sama di awal baris tetapi berulang. Ini pengulangan perkataan atau repetisi kata. Kita akan lihat. Kalau kita lihat dekat contoh. Dari tidur sepi malam sejuta jiwa. Okey, kita tengok dekat sini ada satu. Saya tengok jamu cinta. Jamu cinta cikgu Kalau orang kata jamu ni makanan untuk mencantik kesihatan dan sebagainya. Tapi dia dah sambung dengan perkataan cinta. Jadi jamu cinta ni untuk menjadikan perasaan kita supaya kita dapat melihat tadi saya rasa lebih kepada kenegaraan. Jadi dia adalah satu gaya bahasa metafora. Jadi gaya bahasa yang ditampilkan oleh pengarang perlu dikeluarkan oleh murid dalam bahagian ini. Jadi mereka akan mencarilah. Kalau kita lihat lagi satu, apalagi kalau kita dapat lagi satu, kalau kita tengok lirik berpaduan pun juga. Kita kata lirik lagu. Tapi dekat sini kalau kita lihat, ada lirik perpaduan. Ini adalah metafora. Jadi kehasilkan. Begitu juga saya rasa ramai murid-murid kita faham bahawa bahasa yang mudah seperti asonansi. Mira, dia orang tahulah ni. Dia orang belajar kan, murid-murid ni belajar aliterasi. Kenapa? Dekat mana kita nak cari, kita akan dapat. Itu dipanggil kita menganalisis teks ini. Sekali lagi rahsia, jangan bagi tahu orang lain. Jawapan dalam soalan. Sajak. Dalam sajak ini sendiri. Okey. Dan akhirnya pula ada soalan C iaitu pengkaryaan juga. Selepas kita lihat karya penulis-penulis hebat, kita kena lahirkan karya kita sendiri. Boleh ke dalam masa 2 jam setengah ni Mira agak-agak? Boleh cikgu. Ya betul. Sebab calon ataupun murid-murid kita ni ada idea. Jadi kita kena keluarkan. Jadi kita boleh keluarkan, kita tulis. Yang membezakan nanti Mira ialah bagaimana hasil tu nanti. Kita tahulah. Jadi pada murid-murid kita, cikgu nak pesan bahawa cikgu tahu tingkatan 4, tingkatan 5 kan. Jadi kita bukan seperti sastrawan negara yang hebat-hebat. Jadi tahap karya kita adalah tahap murid-murid tingkatan 5. Tapi jangan lupa ada juga karya-karya yang hebat sebenarnya. Ya. Saya teruskan Mira? Silakan cikgu. Okey. Ini contohlah. Yang telah cikgu bincangkan tadi adalah saya bincangkan sebagai contoh jawapan yang mana murid-murid kita boleh buat. Jadi contoh nilai yang terdapat dalam sajak tersebut adalah nilai patriotisme. Tadi kita bincang semangat cintakan tanah air. Sama saja kan? Jadi kita bagi dan kemudian dalam konteks ini perlu dijelaskan oleh murid ataupun calon-calon kita. Kenapa kita kata patriotisme? Kita kata jawapan dalam petikan. Jadi kenapa kita kata jawapan dia ada dalam petikan? Ini kita kena buktikan sebagai contoh. Kita kena dapatkan sebagai contoh, barulah dia akan berikan markah itu. Jadi kalau kita kata ada, mana dia? Kita tunjukkan bukti dia ada, maka akan melengkapkan jawapan kita, jawapan yang cemerlang, yang terbaik. Okey. Begitu juga dengan B tadi. Okey? Gaya bahasa. Kita senaraikan gaya bahasa. Betul atau tidak gaya bahasa tu ada? Okey? Jadi kita lihat bagaimana. Yang ni kita pesanan cikgu kepada murid-murid sekalian, hati-hati. Bila kadang-kadang mereka nak menunjukkan contoh gaya bahasa tu, kadang-kadang mereka kata gaya bahasa aliterasi. Tapi dalam contoh dia jadi asonansi. Hati-hati kepada semua murid-murid. Jangan tertukar. Jangan asonansi ni adalah vokal, pengulangan huruf vokal, dia akan tertukar dengan pengulangan huruf konsonan. Hati-hati. Alah, ruginya markah itu nanti akan berlaku markah itu markah yang tidak dapat diberi kerana berlaku proses penukaran maklumat secara tidak sengaja. Alah, rugi. Okey, tuliskan dengan betul, gariskan juga kalau boleh supaya jelas apa yang kita nak sampaikan dalam kertas peperiksaan. Okey? Teruskan. Ya. Yang terakhir tadi bagi soalan C adalah soalan pengkaryaan. Yang ini pun saya sebenarnya rasa macam pelajar yang dipilih ni adalah pelajar yang terpilih. The chosen one. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat situ bahawa sajak dia perlu menulis sebuah sajak. Okey. Jadi mereka perlu menghasilkan sebuah sajak, hasilkan sajak dengan terbaik. Pengkaryaan ni perlu dihasilkan dengan terbaik dengan cara yang tapi dengan yang cepatlah.
Jadi boleh tuliskan dengan dia punya mematuhi beberapa perkataan, beberapa perkara seperti tema, bentuk, bahasa dan kreativiti. Jadi saya rasa murid-murid kita tak ada masalah dari bahagian tu. Hasilkan karya yang baik dan boleh mendapatkan markah. Patuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada tajuk, ada tema dia, kemudian jangan buat perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Gaya bahasa, jangan merujuk sensitivity suatu perkara. Jangan sentuh pasal orang, jangan sentuh pasal agama lain, jangan sentuh satu perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita buat yang positif sahaja, okey? Ya, betul tu. Baik cikgu. Jelas cikgu punya penerangan tu kan tentang apa orang kata elemen-elemen sastra yang sepatutnya ada dan juga murid fahami. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika tapi saya nak bagi satu pantun ringkas kepada mereka. Berehat sebentar, calon SPM jangan ke mana-mana. Kita kembali semula selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula bersama kertas dan pen dan selepas ini kita akan fokuskan pula kepada cerpen dan masih lagi bersama dengan guru kita iaitu Cikgu Hizam. Tapi sebelum kita masuk tentang cerpen, Cikgu nak terangkan terlebih dahulu tentang prosa tradisional. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Mira. Saya harap murid-murid kita juga semakin bersemangat untuk menghadapi peperiksaan. Besok dah 2 hari lagi akan bermula, jadi semangat. Okey. Untuk prosa tradisional, genre yang seterusnya, kita ada beberapa genre yang telah kita perkenalkan tadi. Okey. Jadi memahami petikan ini agak sukar sikit, tapi cikgu akan cuba ringkaskanlah pada murid-murid sekalian. Cikgu faham kerana cerita ni menggunakan bahasa lama. Jadi bahasa lama cerita dia panjang, tapi sebenarnya dia nak sampaikan perkara yang sedikit sahaja. Okey. Jadi kalau kita lihat, sebelum maka Raja Melaka hendak mengutus ke Bunuh Siam, maka pada hari baginda duduk semayam, maka baginda pun bertitah. Ini masalah kadang-kadang. Tapi sebenarnya murid-murid sekalian, kita kena faham apa yang cuba disampaikan dalam petikan ataupun teks tersebut. Jadi kisah ni adalah kisah Hang Tuah diutus ke Siam. Kisah pahlawan kita Hang Tuah daripada Melaka diutus ke Siam. Dalam sejarah kita sebenarnya. Jadi kita faham bagaimana dia diutus ke Siam dan apa yang cuba didapatkan daripada negara Siam. Sultan telah menitahkan Hang Tuah. Maka kalau kita lihat dekat sini ada beberapa perkara yang boleh ditaksir ataupun ditanya kepada murid-murid. Contohnya huraikan 4 unsur sejarah dan B, nyatakan 4 perwatakan Hang Tuah. Jadi mana kata Mira, murid-murid kita ni kena lihat ada tak unsur sejarah dalam teks ini. Jelas adalah sebab Hang Tuah itu adalah satu nilai sejarah negara kita. Betul. Takkan Melayu hilang di dunia. Okey? Jadi jelas Hang Tuah ni cuba digambarkan memiliki unsur sejarah berdasarkan keepikan keperlawanan dia dalam cerita. Jadi kalau kita lihat, maka kita akan dapat melihat unsur sejarah itu disampaikan. Jadi bagaimana pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita nak memahami unsur sejarah? Unsur sejarah ni adalah perkara-perkara yang menunjukkan tentang sejarah dalam cerita itu. Contoh yang terdapat dalam sini ialah kita lihat ialah nama Hang Tuah itu sendiri merupakan adalah satu tokoh sejarah. Jadi kita lihat bahawa perkara ini perlu dikuasai oleh murid-murid kita dan murid-murid kita perlu faham bahawa Hang Tuah itu adalah tokoh bersejarah, watak yang bersejarah. Kenapa digunakan Hang Tuah? Kalau kita lihat dekat situ. Okey. Jadi bergantung berpandu ataupun berlihat kepada jawapan itu, tokoh dan watak sejarah itu, maka kita perlu buktikan siapakah tokoh watak bersejarah. Jadi kita jawab sebagai Hang Tuah yang terdapat dalam cerita. Okey, kita tak boleh katakan saya nak ambil contoh siapa Hang Jebat. Hang Jebat juga unsur sejarah juga sebab dia masih lagi dalam konteks sejarah. Kita tak boleh ambil contoh yang baru-baru lah sekarang ni yang kita katakan Hang Nadim ke dan sebagainya yang bukan di dalam konteks sejarah. Itu tak boleh lah. Jadi kita kena faham macam tu. Begitu juga yang kedua kalau kita kata latar tempat yang bersejarah. Kenapa kita katakan bersejarah dekat sini? Jelas dalam peristiwa-peristiwa dalam cerita itu sendiri sebenarnya Melaka dan Siam, Mira, adalah dua kerajaan dalam sejarah dahulu. Ada hubungan. Berbagai hubungan yang berlaku. Jadi kita lihat tempat tersebut adalah tempat bersejarah. Jadi di Melaka ada Hang Tuah, ada Kesultanan Melayu Melaka. Di Siam pula ada
Kesultanan Siam ataupun Raja Siam yang terkenal pada waktu tersebut. Jadi kita melihat itu adalah contoh tempat bersejarah. Dan yang ketiga, contoh sedikit, kalau kita tengok gelaran sejarah. Gelaran yang bersejarah ni kita lihat bahawa gelaran nama yang digunakan pada waktu dahulu. Kita lihat seperti Bendahara dan Laksmana. Dekat mana kita gunakan sekarang nama ni? Tak ada. Kecuali kita gunakan pada di sekolah, kita gunakan pada rumah sukan untuk menaikkan semula atau mengingatkan semula kepada murid-murid kita bahawa ada pahlawan hebat Laksmana. Jadi kita gunakan, dan itu merupakan gelaran bersejarah. Jadi murid-murid sekalian, daripada apa yang cikgu sampaikan, ada dua perkara yang kita lihat dekat sini, iaitu yang pertama kita panggil fakta, F. Dan yang kedua kita panggil C sebagai contoh. Jadi dalam menjelaskan jawapan, kita perlukan dua perkara ini, fakta dan contoh. Jadi dia, kalau kita lihat analisis, cikgu analisis lah. Kalau cikgu analisis soalan ni cuma nak minta pelajar atau murid-murid kita memahami ada fakta tak tentang perkara tersebut, elemen yang Mira cakapkan tadi. Ada tak contoh dia? Ada, cikgu. Kalau ada, inilah jawapan dia. Dan inilah keputusan yang bakal murid-murid kita dapat adalah A+. Akan cemerlang. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. 4 perwatakan Hang Tuah. Mereka ni pula, selain daripada mereka baca, mereka kena kenal watak tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam filem-filem, kita ambil pelakon-pelakon kita yang ada sekarang ni pun kita kenal pelakon kita ni cantik. Dan sebagainya lah. Jadi Hang Tuah ni pula kita kena kenal. Siapa Hang Tuah? Macam mana kita nak kenal Hang Tuah? Pentingnya dalam aspek inilah kita melihat siapa Hang Tuah dan kita menulis dia siapa. Dan inilah perwatakan dia. Ada 3 perkara, tapi mesti jawapan dia menepati, menerangkan tentang perwatakan tersebut. Okey? Jadi jangan kita tulis Hang Tuah baik, Hang Tuah bijak. Hang Tuah ni siapa? Manusia, seorang yang apa? Ini pentingnya seorang yang ni. Kalau kita lihat dekat sini, mesti ada seorang yang semua. Kenapa? Penting sangat ni. Kita jelaskan tentang perwatakan seseorang itu. Okay? Jadi kita lihatkan Hang Tuah ni memang seorang yang taat kepada pemerintah. Raja Sultan Melaka kata pergi Siam ambil gajah. Baik tuanku. Dia takkan lawan. Kita kena taat kepada pemerintah kita selagi tidak menjejaskan kehidupan kita dan melanggar hukum agama kita. Okey? Saya rasa Sultan pun tak ada pernah pula nak buat macam tu kan? Okey. Seorang yang sangat berani sebagai contoh. Jadi memang dia beranilah Hang Tuah ni. Kalau dia penakut, dia bukan Laksmana, dia bukan pahlawan. Jadi murid-murid sekalian, dan kemudian Mira, kita balik kepada F dengan C tadi. Kalau kita kata dia taat kepada pemerintah, dekat mana taat dia tu? Apabila dia sanggup juga untuk penuhi Ya. perintah. Mira tak baca pun Mira boleh jawab soalan periksa, boleh dapat markah penuh. Kenapa? Sebab kita faham. Jadi yang tu dipanggil contoh. Jadi murid-murid kita kena letakkan F dengan C tu. Okey? Baiklah. Seterusnya kita masuk cerpen. Okey? Jadi kalau kita lihat cerpen ni, apa yang berlaku dalam cerpen ni? Kita ada 10 cerpen, jangan takut. Ada 10 cerpen, tapi jangan takut murid-murid sekalian. Cuba lihat apa yang terdapat dalam cerpen. Ini soalan respon terbuka. Kita akan tanya soalan juga, yang mungkin boleh tanya soalan, 3 nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut, 3 unsur keramaian yang terdapat dalam cerpen tersebut, berdasarkan kreativiti anda hasilkan sebuah karya. Adaptasi. Ini menarik juga ni. Okey, apa yang dimasukkan dengan adaptasi dan apa yang kita boleh bincangkan atau kita boleh tekankan dalam soalan ini. Okey, baiklah. Yang pertama adalah 3 nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dia sama juga macam cerita tadi. Saya cuma ulang tapi cuma isi dia berbeza. Mira kan? Tadi cerita pasal sajak nilai tadi. Yang ni pasal cerpen. Jadi lihat kepada cerpen. Jadi nilai ni cuma penekanan dia mesti ditulis dalam satu perkataan. Nilai bertanggungjawab. Calon-calon kita kadang-kadang dia suka tambah-tambah ni. Okey, tapi hukum dia masih lagi sama. F dengan C. Okey, jelaskan nilai apa, mesti ada contoh. Baiklah. Kalau ada yang nak bertanya Mira, kadang-kadang mereka tanya, cikgu nak tulis macam ni ke? Inilah contoh jawapan yang sesuai. Diberi pilihan. Memang banyak cara lagi. Pulang kepada murid dan guru masing-masing yang telah dilatih oleh guru mereka di sekolah masing-masing. Okey. Soalan B, kalau kita lihat, unsur keagamaan. Dia macam unsur sejarah juga. Tapi dia pula melihat kepada unsur keagamaan. Jadi apakah perkara-perkara yang menambangkan agama dalam cerita tersebut? Seperti contoh tempat.
tempat orang Islam, agama Islam ni adalah tempat seperti masjid dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya kenapa unsur keagamaan Islam ini diwujudkan. Kita berada dalam subjek kesusastraan Melayu. Soalan Melayu orangnya beragama Islam. Nanti tak boleh lari lah. Saya minta maaf kadang-kadang mungkin ada yang bertanya kan. Jadi kita lihat pada perkara-perkara tersebut. Seperti juga perkara peralatan. Kita kena lihat dalam cerita tu nanti Mira. Mereka akan lihat macam-macam peralatan yang digunakan dalam cerita tu. Sejadah, kopiah ataupun serban dan sebagainya. Kalau ada. Jadi mereka keluarkan dan mereka jelaskan adanya unsur keamanan yang terdapat dalam petikan atau dalam cerpen tersebut. Dan soalan yang ketiga ialah soalan adaptasi. Ini perkara baru sebenarnya. Perkara adaptasi ini adalah perkara yang berkaitan dengan mengubah karya kepada bentuk karya yang lain. Jadi bila Mira kalau pernah baca cerpen, murid-murid lain kalau pernah baca cerpen, kita tak naklah baca cerpen tu. Kita nak murid-murid kita mengeluarkan cerpen tu dalam bentuk yang dipanggil lain. Seperti contoh ni syair. Jadi kena tulis syair lah. Jadi lihat kepada soalan atau apa yang dikemukakan oleh soalan. Kalau dia nak syair, syair lah. Nak sajak lah. Jadi murid-murid sekalian patuhi soalan. Okey, cuba dapatkan apa yang cuba disampaikan dan cuba hasilkan sebaik mungkin lah. Cikgu faham dalam keadaan yang bagaimanapun kita kena fokus, kita kena bijak sebab kita nak dapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Kalau kita nak A, okey, kita kena dapatkan A insya-Allah. Betul. Bukan saja cemerlang tapi kalau boleh kita nak kaut sebanyak mana markah semaksimum yang mungkin kan cikgu. Betul. Dan macam cikgu katakan tadi yang paling penting sekali jangan tertinggal tajuk. Tajuk cerpen, tajuk syair ataupun tajuk sajak kita. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu lebih banyak lagi perkongsian bersama Cikgu Hizam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita sudah berada di bahagian yang agak terakhir juga ni bersama dengan Cikgu Hizam. Bahagian ni saya suka dan saya kira murid-murid di rumah pun pastinya suka, iaitu tentang drama. Sebab saya difahamkan drama ni murid perlu buat skrip mereka sendiri. Betul Cikgu? Betul Mira. Jadi ada aspek pengkaryaan yang diminta untuk murid-murid kita menghasilkan. Tapi tidaklah sepenuhnya. Tapi adalah bahagian-bahagian tertentu. Tak ada satu babak, satu adegan dan sebagainya. Cukuplah 8 dialog dan sebagainya. Wah, dan ini kita nak tahu bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah drama yang baik. Silakan Cikgu Hizam. Yes. Untuk drama ni kita ada 2 drama Mira. Okey, murid-murid sekarang kita ada 2 drama. Drama Ana dengan Mat Piah dan Mr. Blackaway. Jadi kita lihat dalam drama ni sebelah, begitu juga dia ada 3 unsur yang ataupun 3 perkara penting yang kita belajar sebenarnya. Murid-murid faham, iaitu elemen, pembangunan sasar dan pengkaryaan. Jadi kalau kita lihat kepada perkara-perkara itu, kita cuba merujuk kepada apa yang telah kita belajar dalam kelas. Guru-guru sebenarnya sebut macam-macam. Ana ni jahat, Ana ni selfish, Ana pentingkan diri sendiri. Okey. Jadi Mat Piah ni bekas sakit mental, Blackaway ni penakut dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang telah sebutkan dan akhirnya perkara itu sebenarnya kadang-kadang murid-murid kita kata, alamak, alah cikgu dah sebutlah dulu, terlupa. Yang ni yang merugikan mereka sebenarnya. Guru-guru mereka dah bincang semua perkara tersebut, lupa. Jadi fokus dalam kelas sangat penting. Murid-murid kalian, fokus dalam kelas sangat penting. Bolehlah mereka dapat keputusan yang cemerlang. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada soalan ni, drama yang dipilih adalah drama Ana. Kenapa kita lihat nanti macam mana? Iaitu unsur patriotisme yang ada pada watak Zaki dan kemudian kita tengok nilai kasih sayang yang terdapat dalam drama tersebut. Okey. Jadi untuk analisis soalan ini, cikgu cuba bincangkan kepada murid-murid bahawa kita nak melihat kepada apa yang dimaksudkan dengan unsur patriotisme. Jelas bahawa kepada kita unsur patriotisme ialah unsur yang menunjukkan semangat cintakan tanah air. Jadi dalam drama ini kita melihat dan murid-murid bila dah baca cerita ini kita dapat tonjolkan ada beberapa perkara yang pengarang sendiri cuma nak gambarkan bahawa Zaki ni dalam cerita ni juga ada dibawa tentang isu semangat cintakan tanah air. Jadi bagaimana sebenarnya cerita ini mengisahkan tentang pertemuan budaya Barat dan Timur. Jadi berlaku perbezaan antara orang Barat dan orang Timur walaupun mereka suami isteri. Jadi bagaimana patriotisme ini dikeluarkan dalam hubungan suami isteri itu. Jadi jelas bahawa digambarkan Zaki ini mempunyai unsur patriotisme. Sebagai contoh ialah menuntut ilmu
dalam bidang sejarah. Jadi merupakan ahli sejarah ni, jadi kita lihat dia belajar tentang sejarah tanah air kita. Jadi bila dia belajar, dia cuba untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu tentang sejarah tanah air. Tapi dia belajar sampai di University of Cambridge, London. Dia dapatkan ilmu tentang tanah air kita. Jadi dia balik dan dia mempunyai semangat cintakan tanah air. Contoh yang seterusnya ialah dia memiliki kesetiaan terhadap bangsa, agama dan tanah air. Ini jelas dalam petikan cerita ini. Dan kita lihat bahawa kalau murid-murid kita kaji juga, kalau saya kaji juga, saya dapati bahawa Zaki telah menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa dan tanah airnya. Dia mementingkan perkara ini, bahawa semangat dan rohnya mempunyai kepada negara Malaysia. Walaupun isterinya orang Barat, orang London. Jadi ini satu kepentingan. Dan bagi pelajar-pelajar, murid-murid kita pula, dua perkara ini sangat penting. Dua huruf je. Bukan nak gagal F ni, tapi sebenarnya fakta. Dan C ialah contoh. Sebab dalam sastra ini kita melihat bahawa apa yang dimaksudkan dengan unsur patriotisme ini ialah apa yang perlu dikeluarkan oleh murid-murid kita adalah F. Dan jadi untuk membuktikan F ni kita panggil contoh. Itu saya tugasan murid-murid kita. Dua perkara sahaja daripada apa yang telah dipelajari sepanjang 2 tahun. Okey. Seterusnya, okey, 3 nilai kasih sayang yang terdapat dalam drama tersebut. Jadi dalam drama ni juga ada nilai kasih sayang kalau kita lihat. Yang ni nada dia boleh sedih sikit lah. Okay? Kasih sayang kan? Dalam kasih sayang ni, apabila digambarkan tentang perkahwinan lelaki dan wanita ni juga, kadang-kadang kita akan diuji. Dalam cerita ni Zaki dan Ana tu sendiri diuji. Okey, bahawa bagaimana Ana tu mendapat ibu mertua atau ibu Zaki ni sakit. Jadi Zaki ni lebih terpaksa menjaga ibu dia. Jadi dalam negara barat dia tak nak. Your mother is your mother lah. It's not my mother. Dia kata. Minta maaf aku cakap bahasa Inggeris sikit. Lebih kurang macam tu. Tapi budaya Melayu perlu ada nilai kasih sayang kepada ibu bapa. Tanggungjawab dia. Itu yang dipupuk dalam masyarakat kita. Kita kena hormat agama kita juga macam tu. Jadi perkara ini jelas terdapat dalam kasih sayang, terdapat dalam petikan F dengan C. Bila kita kata kasih sayang, kita bagi contoh yang menunjukkan kasih sayang tersebut. Okey. Soalan yang terakhir ataupun genre yang terakhir ialah novel. Jadi ada 6 soalan, pilih yang terbaik. Soalan yang terpilih pada hari ini ialah yang pertama ialah nyatakan 2 teknik plot, dan yang kedua ialah jelaskan isu masyarakat yang terdapat dalam petikan. Okey. Teknik plot ialah, kalau kita bincang teknik plot ni panjang ni sebenarnya. Bagaimana pengarang menceritakan, menulis karya tersebut. Jadi pengarang menggunakan, jadi murid-murid kita belajar 6-7 teknik plot yang yang telah disampaikan oleh pengarang, seperti pemerian, dialog, monolog, suspens, imbas kembali. Mereka cuba cari dalam novel yang panjang tu, cari ada tak suspens, ada tak imbas kembali, dan memang ada. Jadi apa yang perlu mereka buat ialah mereka bagi daripada 2 teknik plot tu. Contoh dekat sini adalah dialog, perbualan. Ada tak perbualan? Ada tak perbualan? Ada. Okey, teknik plot. Ni betul lah ni. Kita right jawapan ni. Kemudian pemerian. Pengarang mencerita secara langsung. Ada. Okey, ada. Kemudian imbas kembali. Jadi mana kata karya-karya yang hebat ni dia akan memaparkan teknik plot yang banyak. Jadi teknik plot yang banyak ni akan melahirkan pembaca yang boleh meneruskan pembacaan hingga ke akhir. Jadi pembaca pun seronok lah untuk berimajinasi. Betul, Mira. Jadi murid-murid kita baca pun rasa seronok. Ada satu peristiwa dalam ni, suspens. Bagaimana dikeluarkan sebuah pistol, dan untuk sengaja dikeluarkan oleh seorang jeneral, dan dirampas pistol itu oleh satu watak lain. Tapi watak itu telah cuba menembak jeneral itu, dan pistol itu tidak ada peluru. Jadi sebenarnya jeneral telah tahu bahawa dia mungkin dibunuh. Peluru ada pada jeneral, dan jeneral rampas balik pistol tu, dia tembak balik. Menarik dalam cerita tu. Okey. Jadi seterusnya yang terakhir ialah tentang isu masyarakat. Jadi begitu juga kita lihat dalam cerpen, dalam novel, dalam beberapa perkara. Okey. Isu masyarakat ni penting dan cuba ditimbulkan kerana sastra ini sendiri dekat dengan masyarakat. Seni sastra itu seni untuk masyarakat. Okey. Jadi kita lihat situ, murid-murid kena faham bahawa antara isu masyarakat yang telah disampaikan ini ialah contoh masyarakat percaya kepada spiritual. Okey. Masyarakat yang suka membuat andaian dan tafsiran. Ini masyarakat kita lah ni.
Cikgu tak nak komen panjang-panjang. Okey, tapi yang terbaik adalah masyarakat yang prihatin. Okey, jelas bahawa F dengan C juga berlaku di sini. Untuk mendapatkan markah yang baik, dapatkan keputusan yang baik, hasilkan jawapan yang melengkapi dua perkara ini, fakta dan contoh. Fakta tu kita gambarkan apa yang kita belajar, contoh daripada petikan yang kita belajar. Mira. Semuanya sebenarnya dah ada dah dalam petikan tu kan cikgu. Tak perlu susah-susah untuk kita karang sendiri, fikir tak perlu. Semua dah ada dah lengkap semua. Baik. Dan tadi pun cikgu dah sentuh juga cara menjawabnya daripada 6 soalan pilih 3 sahaja. Andai katalah cikgu, andai kata saya ni macam yakin tak yakin je dengan soalan ni. Saya nak buat 4 lah, extra 1. In case lah kalau terlebih markah kod cikgu pilih yang ni. Boleh ke cikgu? Boleh Mira. Sebab ini yang berlaku dalam mata pelajaran KMK ni. Kebebasan diberi dan ada yang jawab 6 pun ada. Tapi murid-murid sekalian, jangan sebab kita buang masa. Okay, masa itu emas dan masa itu sangat penting. Boleh jawab dengan sebaik mungkin. Kita cuba habiskan kita punya jawapan tu dalam konteks yang betul-betul tepat dan betul dan kita boleh dapatkan markah yang baik. Selain daripada itu, pilihan soalan tadi penting. Cikgu dah maklumkan di awal, pilihan soalan daripada nombor 11 sampai nombor 16 sangat penting. Bukan kita jawab apa yang kita tahu, jawab berdasarkan apa yang kita boleh dapatkan markah. Macam Mira kata, kita nak kaut markah banyak-banyak dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik. Dan baik cikgu, dan macam cikgu pesan tadi, ingat FC. Bukan F untuk gagal tapi F untuk fakta dan juga C untuk contoh. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hizam atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan dapat memberi manfaat yang sangat besar terutama sekali kepada semua calon SPM yang sedang menonton dan yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.